InsyaAllah kita akan mulakan kuliah online kita pada pagi ini. Beberapa minit saja lagi. Sebelum tu, tuan-tuan sedang penonton sekalian boleh komen dulu, minta dengar jelas atau tidak suara saya. Boleh komen jelas atau tidak suara sebelum saya mulakan kuliah insya-Allah. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Okey. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khairi ya arhamar rahimin. Sidang penonton, para pendengar yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah taala masih lagi memanjangkan umur kita ya, sehingga kita bertemu lagi ya, boleh meneruskan kehidupan pada pagi ini sebagai seorang muslim yang mukmin insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkatnya Ramadan yang datang ya, kita juga mampu untuk mendapat keberkatan daripadanya. Suka saya ulang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Law alimat ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanah kullaha Ramadan." Nabi kata, kalaulah umatku mengetahui betapa besarnya ya kelebihan, betapa beruntungnya mereka ini bertemu dengan bulan Ramadan, nescaya mereka akan mengimpikan 11 bulan yang berbaki semuanya Ramadan. Ya, kalau kita tahu ya, namun ramai di sana umat baginda Nabi SAW yang kadang-kadang terlepas pandang ya kerana lalai, lemah semangat, putus asa dan sebagainya, menyebabkan kita terlepas pandang dalam perkara ini.
Ya, sedangkan Nabi kata, kalaulah umatku mengetahui betapa beruntungnya mereka bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, nescaya mereka akan mengimpikan 11 bulan yang berbaki semuanya Ramadan. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 5 Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui, kita dah isikan ia dengan ya perkara yang bermanfaat, dengan ibadat yang banyak. Ya, yang akhirnya tuan-tuan sekalian, matlamat daripada kita melaksanakan ibadah puasa ni ialah taqwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu ya difardukan berpuasa, kamu diwajibkan berpuasa. Ya, kutiba ay furida. Furida maknanya difardukan. Ya, kamu difardukan berpuasa sebagaimana difardukan ya ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Ya, maknanya tuan-tuan puan sekalian, bukanlah satu jaminan confirm bahawa orang yang berpuasa itu confirm akan dapat takwa. Dia bukan satu jaminan. Ya, sebab itu Allah Taala sebut la'allakum tattaqun itu, ya, terjemahannya ialah moga-moga, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya, maka kita faham bahawa Ramadan ni tuan-tuan sekalian, dia bukan hanya puasa, tak makan, tak minum, ya sahaja, tetapi jauh lebih daripada itu. Sebab itu saya katakan tuan-tuan sekalian bahawa ya bulan Ramadan ini ibadat yang terkandung padanya dalamnya itu package. Dalam bulan Ramadan ada solat sunat tarawih. Dalam bulan Ramadan adanya sedekah. Ya, kata disebut dalam satu hadis adalah Nabi SAW orang yang sangat pemurah. Ya, dengan kedatangan Ramadan Nabi menjadi lebih pemurah. Ya, sebab itu disebut dalam satu hadis yang lain, afdalus sadaqah fi Ramadan. Ya, sedekah dan kaitannya dengan Ramadan Al-Mubarak. Ya, apa lagi? Adanya di sana iftar. Ya, iftar. Sebab tu saya katakan pada pertemuan yang lepas bahawa iftar jangan kita pandang mudah. Ya, sebab apa? Sebab dia adalah satu ibadah. Iftar dapat pahala. Segera dalam beriftar dapat pahala lain. Ya, demikian juga sahur. Sahur dapat pahala. Ya, tasahharu fa innas suhura barakah. Nabi kata sahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu, pada sahur itu ada keberkatan. Isunya bukan nak makan banyak, menterkedarah banyak-banyak supaya tak lapar pada keesokan harinya. Tetapi isunya ialah kita menuruti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita bangun, kita bersahur. Sahur dapat pahala, melewatkan dalam bersahur dapat pahala lain pula. Ya, tuan-tuan puan sekalian, banyak lagi tilawatul Quran, ya, banyak lagi sedekah, banyak lagi zikir, doa, ya, kualitikan hafazan Quran kita, bacaan Quran kita waktu inilah, ya, bersempena dalam dalam pada kita mematuhi PKP ini. Ya, sudah tentu saya percaya ramai kita banyak masa berada di rumah. Ya, so manfaatkan ruang waktu yang ada ini ya untuk kita isikan ia dengan waktu yang berfaedah, dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, kita dah sebut dalam kitab kita yang lepas. Ya, dalam kitab kita pada pertemuan yang lepas, kitab Penawar Bagi Hati yang membicarakan ya perihal lidah. Ya, apa Nabi kata? Nabi kata man lam yada' qaula dzur wal amalu bih. Ya, man lam yada' qaula dzur wal amala bih falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu atau kama qala. Nabi kata siapa-siapa yang tidak boleh meninggalkan kata-kata dusta, tak boleh meninggalkan kata-kata dusta, bercakap saja bohong, janji saja menipu, janji saja auta dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita janji kita pun tak buat. Kita janji banyak perkara yang kita janji kita tak buat. Kita tak mampu nak buat pun, tapi janji juga. Ya, maka dusta. Bila bercakap bohong. Ya, ini Nabi kata apa? Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka oleh yang demikian kita
beringat sebab di sana malang bagi orang yang berpuasa. Ya, bila Nabi SAW sebut wa kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal atash. Nabi kata berapa ramai orang yang berpuasa di kalangan umatku, tetapi mereka tidak dapat apa-apa daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga saja. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ada satu benda yang pelik, ya, pelik, ya, masakan tidak pelik. Puasa, tak makan, tak minum, sanggup tak makan, tak minum tu. Kalau kita tanya, awak puasa tak? Puasa, kata dia. Ya, dia kata hak tu pun tanya juga. Ya, surah Baqarah 183, perintah Allah tentang ataupun berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan puan sekalian, dia hafal ni. Perintah wajib puasa ni disebut oleh Allah dalam surah Baqarah 183. Ya, masya-Allah. Siap baca dalil kat kita lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baca dalil tuan-tuan. Tapi bila kita tengok dia rupanya aurat tak tutup umpamanya. Ya, aurat pun tak tutup. Akan pelik puasa. Ya, kenapa kita puasa? Sebab dia kewajipan daripada Allah. Ya. Dah kenapa tak tutup aurat sedangkan tutup aurat juga kewajipan daripada Allah. Ini ramai orang yang tak faham. Sebab tu saya kata pelik. Ya, peliklah tuan-tuan sekalian. Puasa kerana puasa perintah Allah, perintah wajib. Tetapi aurat tak tutup sedangkan aurat juga perintah wajib daripada Allah. Ada seorang perempuan di zaman Nabi SAW. Ya, dia mari mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf. Wahai Rasulullah, ya, saya ni ya sering kali sakit. Saya ni sakit ya Rasulullah. Dan sering kali waktu saya sakit, aurat saya terdedah. Waktu saya sakit ni aurat saya terdedah. Fad'allah li, tolonglah doa pada Allah untukku ya Rasulullah. Nabi ni tuan-tuan, bila Nabi dengar perempuan mukminat ini, ya, perempuan mukminah ini, seorang mukmin sahabiah ini, mari mengadu kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni malu ya Rasulullah, saya ni sakit, waktu saya sakit aurat saya susah untuk jaga. Sukar untuk jaga. Usra', ya, adalah sejenis penyakit kalau zaman kita ni macam penyakit sawan lah. Ya, macam penyakit sawan. Sawan babi macam itulah. Ya, ada masa elok, ada masa tak elok. Ya. Jadi bila dia mengadu dekat Nabi dan dia minta supaya dia berdoa, dia minta supaya Nabi doa supaya dia jangan waktu dia sakit supaya aurat dia jangan terdedah. Ya, lalu apa jawapan Nabi kepada perempuan ini? Nabi kata, ya nisa in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi kata, wahai perempuan, kalau kamu sabar dengan penyakit ini, aku doa bagi kamu, syurgalah tempat kamu. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Tapi kalau kamu nak aku berdoa pada Allah supaya kamu diberi kesembuhan, aku boleh doa. Ya, kamu akan sembuh. Tapi syurga tak jamin lah. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, apa jawab perempuan ini? Ya, perempuan ini bila dia dengar yang sebut ni Nabi, lalu kata dia kata, ya Rasulullah, ya, asbir. Wahai Rasulullah, aku pilih sabarlah. Ya, sebab Nabi kata kalau kamu sabar dengan penyakit ni, syurga Allah menanti kamu. Ya, kemudian dia minta Nabi doa waktu dia sakit supaya aurat dia terpelihara. Tuan-tuan dan puan sekalian, jaga aurat kita. Ya, jaga aurat ahli keluarga kita. Jaga aurat isteri dan anak-anak kita. Jaga aurat kita. Ya, kan pelik tuan-tuan, puasa aurat tak jaga. Ya, pelik lah. Ya, sedangkan puasa perintah Allah, menutup aurat juga perintah Allah. Ya, tapi kita tak jaga dalam perkara itu. Akhirnya bulan Ramadan kita menyaksikan sendiri, kita tengok ada orang Islam yang keluar pakai seluar pendek, keluar tidak bertudung, tidak menutup aurat dan sebagainya. Kesian tuan-tuan sekalian. Ya, ini dia panggil orang yang tak faham. Ya, yang meletakkan Islam ini bukan secara syumul, tetapi meletak Islam ni dalam juzuk-juzuk tertentu, memahami Islam ini hanya ibadat-ibadat tertentu yang dianya tidak ada kaitan dengan dengan agama. Maka perempuan tadi ni dia cerdik, dia nak syurga Allah, cuma dia gila saja. Ya, beza dengan orang kita zaman ni, ya, cerdik, ya, tapi gila. Gila lah, ya, sebab tak nak
ya, syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin tak faham. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah pagi ini kita sambung ya kitab kita, Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi di bawah bab ya menjaga lidah. Ya. Dan seperti qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya setengah daripada keelokan Islam itu, ya, setengah daripada keelokan Islam seseorang itu, ia meninggalkan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Kita ni ya kena timbang tara dalam kehidupan kita ni, ya, apa perkara yang datangkan manfaat, apa perkara yang tidak ada manfaat, yang ni kita kena timbang tara. Kerana Islam telah meletakkan suatu ukuran, suatu indikator bahawa benda yang baik, ya, kita kena ambil manfaat. Ya, benda yang tak baik kita kena tinggalkan ia. Benda yang mudarat lebih-lebih lagi kita kena tinggalkan ia. Benda yang manfaat dan benda yang menjanjikan pahala yang berlipat ganda, kita kena usaha sedaya upaya untuk kita buat, ya, untuk kita laksanakan ia. Ya, tuan-tuan dan sekalian, Nabi sebut dalam hadis lain, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ya, Nabi kata, ya, rebutlah dalam perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Minta tolonglah kamu pada Allah. Ya, kena minta tolong pada Allah. Minta tolong, berdoa kita pada Allah. Ya, letakkan hajat kita, apa hajat kita yang besar sangat tu, minta pada Allah. Ya, wasta'in, dan minta tolong dengan Allah ini, minta tolong daripada Allah ini dengan kita sabar dan kita solat. Ya, wasta'inu bis sabri was salah. Sabar dan solat. Ya, ada orang ditimpa ujian macam-macam. Hari ini negara kita ditimpa dengan ujian. Ya, ujian dengan wabak COVID-19 ini. Tuan-tuan sekalian, kita hadapi ianya dengan sabar. Ya, kita hadapi ianya dengan sabar dan ya, kita hadapi ianya dengan sabar serta kita berdoa pada Allah. Dalam solat-solat kita, kita panjangkan doa kita, munajat kita pada Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala dengar, ya, rayuan ataupun permintaan kita. Allah perkenankan hajat kita. Yang ketiga ialah wala ta'jas, jangan kita berasa lemah, berasa duka cita. Jangan. Ya, tuan-tuan sekalian, so benda yang baik kita teruskan, benda yang tak baik kita tinggalkan. Dan ini disebut dalam hadis Nabi tanda kesempurnaan ataupun keelokan pada diri seorang Muslim. Dan seperti mengadu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, artinya tidak masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu, yakni menceritakan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Huzaifah radhiyallahu an, dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-mengadu itu dosa besar, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Hak ni ada juga pesan ni. Ya, hak pesan ni hak jenis mengadu domba ni tujuannya ialah supaya si A dan si B tadi ni berbalah. Ya, maka dialah menjadi pengadu domba. Hak mari adu domba ni. Ya, ingat di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, Nabi lalu dekat tanah kuburan. Nabi lalu berhampiran dengan tanah kuburan, lalu Nabi berhenti seketika. Nabi ambil pelempah tamar, ya, Nabi kerak pelepah tamar, lalu Nabi belah dua pelepah tamar.
Nabi pergi pacak dekat kubur si fulan satu, dan lepas tu Nabi sebut, Nabi kata semoga dengan Nabi cacak satu sebelah pelepah tamar itu di satu kubur, dan Nabi cacak satu lagi di satu kubur yang lain. Lalu Nabi sebut, semoga Allah Ta'ala meringankan azab sahibul maqbarah ini, ahli kubur ini, selama mana pelepah ini masih basah. Sahabat pelik dan sahabat bertanya, kenapa? Apakah tanda-tanda dan kenapa Nabi sebut macam tu? Lalu Nabi sebut, yang satu ni dosanya bukan besar pun, tetapi dia terlibat dengan dosa namimah. Namimah ni mengadu domba. Hak kita sebut ni lah. Hak jenis mengadu domba. Satu. Yang kedua ialah kerana dia tidak cermat dalam ketika mana dia bersuci. Dia tidak cermat dalam taharahnya, bersucinya, menyebabkan saki baki najis tadi ni masih lagi ada pada diri dia, melekat pada diri dia, menyebabkan ibadat dia memberi kesan, terkesan pada ibadah dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat-sifat sifat-sifat mazmumah ini. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kan? Kalau kita pindahkan cerita daripada kita dengar cerita ni daripada siapa-siapalah, daripada si fulan bin si fulan. Cerita itu benar, cerita itu ada pengajaran, cerita itu ada pedoman, ada panduan, ada kebaikan. Maka kisah-kisah yang baik, panduan-panduan yang baik, yang kita pindahkan dia, yang tu tidak termasuk dalam kisah ataupun dalam perkara mengadu domba. Dan kita kena ingat, mengadu domba ni ialah salah satu perangai yang tercela. Sebab itu dalam hadis ini disebut suatu dosa yang besar. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan, maka lazimkanlah akan memelihara dan tiada menolong akan dia atas sejahtera daripada kebinasaan, melainkan mengasingkan diri daripada manusia, dan mengekalkan diam melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata, seperti belajar, seperti mengajar, seperti memberi nasihat, dan yang lain-lain. Allahu Akbar. Semoga kita ambil pengajaran dan pedoman bersama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kata Allah, mulut-mulut mereka akan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari mulut-mulut mereka akan dipetri. Dipeterikan. Mulut mereka akan dikunci, dipetri, tak boleh bercakap. Dunia petah bercakap, pandai bercakap, naik mahkamah pandai berhujah, menyebabkan menang kita dalam hujahan. Ajak orang tu berdebat, menang kita dalam perdebatan. Kenapa? Kerana kita pandai bercakap. Pandai bercakap. Namun awas, dunia ini tidak berakhir di sini, tetapi kita akan bertemu nantinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu itu suatu kepelikan berlaku. Dunia ni pelik ni. Tuan-tuan bayangkan, tangan boleh bercakap. Dunia ni kalau kita tengok tangan macam tak ada apa-apa, macam mana tangan boleh bercakap? Macam mana tangan boleh bercakap? Kita kata macam tak logik, kita yang kata, tapi dalam kehendak Allah, iradah Allah dan qudrah Allah, dia boleh buat tangan tu bercakap. Tuan-tuan, ada lagi benda pelik. Apa lagi? Waktu Aisyah kata, ya Rasulullah, bila Nabi kata kan, hari akhirat ni wahai Aisyah, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada apa yang dipakaikan oleh manusia, tidak ada sehelai benang pun, tidak ada, semua dalam keadaan telanjang. Nabi kata, semua anak Adam nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Hufatan uranan. Telanjang bulat. Aisyah kata, ya Rasulullah,
antara satu sama lain. Nabi kata Aisyah, kekalutan pada hari tersebut di Yaumul Mahsyar nanti ni, ya, kesibukan seseorang dengan urusan dirinya masing-masing, ya, menyebabkan dia tak mungkin lagi untuk sempat memandang dan melihat, memikirkan tentang orang lain. Masing-masing sibuk fikir tentang diri sendiri, bagaimana nak selamatkan diri sendiri. Ya, ada orang, ya, dalam hadis yang disebut, ada orang berjalan dengan wajahnya. Ya, Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana orang tu berjalan dengan wajahnya? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang membuatkan manusia berjalan dengan kaki, dan Allah jugalah yang membuatkan manusia itu berjalan dengan wajahnya. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, ya, jaga mulut kita. Mudah-mudahan Allah jaga saya, Allah jaga tuan-tuan, jaga kita semua, ya, daripada perkara-perkara, ya, yang boleh hari akhirat kelak, dunia dan akhirat. Allahumma ustur uyubana fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaih. Ya, semoga Allah tutup aib kita dunia, atas muka dunia, waktu di kuburan, di Yaumul Mahsyar, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah kata apa? Pada hari mulut mereka dipetri, bercakaplah tangan-tangan mereka, menjadi saksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tapi mulut ni dalam perkara yang bermanfaat, kita kena ambil manfaat. Tuan-tuan puan sekalian, ya, ambil, ya, saya sebut contohlah telefon bimbit kita. Telefon bimbit kita ni dengan internet yang ada di hujung jari ni, dengan kecepatan dan kepantasan, ya, kemajuan yang dicapai pada hari ini, semua orang boleh melaksanakan kerja dakwah ataupun mengambil pahala-pahala dari sudut melaksanakan kerja dakwah. Ya, dalam satu hadis Nabi kata, ya, 3 golongan akan diganjari dengan sebab satu anak panah. Yang pertama ialah orang yang memanah. Dalam medan perang, orang yang memanah dapat pahala. Yang kedua ialah orang yang tolong suara anak panah, yang menghulurkan anak panah kepada si pemanah, maka dia dapat pahala. Dan yang ketiga ialah orang yang tolong buat anak panah tersebut, sehingga daripada buluh, ya, kalau buluh lah, buat daripada buluh, diukir, diasah-asah, sehingga menjadi anak panah. Tuan-tuan puan sekalian, semua dapat pahala. Maka demikianlah kita boleh kiaskan zaman kita hari ini, ya, dalam gerak kerja dakwah, dia tidak terhenti pahala ni hanya untuk ustaz-ustaz, para asatizah saja, ataupun untuk guru saja. Semua kita berpeluang untuk kita dapat pahala. Sebagai contoh, kuliah online kita pada pagi ni. Tuan-tuan sekalian, ya, ada yang terlibat, ya, dalam menyediakan platform, ya, sehingga boleh berlangsungnya kuliah online ni. Ya, ada yang terlibat untuk viralkan. Ya, tuan-tuan sekalian boleh share, tekan butang share, viralkan, sebarkan. Mudah-mudahan dengan kita sebarkan, sharekan, ya, video ni ataupun kuliah live online ni, dapat pada seseorang, mungkin seseorang itu menyebabkan dia tengok kuliah pagi ni, dia dengar kuliah pagi ni, menyebabkan ada perkara yang boleh mengetuk pintu hatinya, menyebabkan dia menjadi insaf, dia menjadi baik dan dia berubah selepas pada tu. Kita dapat pahala tak? Confirm kita dapat pahala. Kerana apa? Kerana Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila ila yaumil qiyamah. Nabi kata, siapa-siapa yang menunjuki satu jalan yang baik, lalu jalan yang baik itu dituruti oleh orang lain, maka dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala, orang tu dapat pahala, dia dapat pahala. Bahkan orang yang menunjuki jalan yang baik tadi ni, dia akan dapat pahala sekali lagi seperti mana orang yang buat, ya, yang menunjuki jalan yang baik tersebut, dengan tidak mengurangkan, ya, pahala orang yang tersebut. Masya-Allah. Ya, demikianlah sebaliknya tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita menunjuki satu perkara yang tak baik, ya, Nabi kata, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Demikianlah Nabi kata, kalau seorang tu tunjuk satu benda yang tak baik, buat satu qudwah yang tak baik, tunjuk jalan yang tak baik, tunjuk bagaimana cara-cara nak ponteng, ya, ponteng daripada menghadiri, ya, ponteng solat, ponteng puasa umpamanya, ya, kita ajar pula, kalau nak apa ni, nak buka puasa siang Ramadan, mari kita pot kat sini contoh, ya,
Kita beli kat sini. Pergi kauting pula dengan apa ni toki kedai. Ya, beli. Toki kedai pun bekalkan cukup-cukup sebab dia tahu kamu tak puasa ni. Buka puasa. Ponteng. Dia pun syubhat juga. Maka orang yang terlibat dalam perkara-perkara syubhat ni semua akan dapat saham yang tidak baik, yang akhirnya akan mengecewa dan merugikan kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan sekalian, marilah kita jadikan Ramadan yang ada ni dengan ruang waktu yang ada ni, insya-Allah kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita semua. Ikhlaskan ibadat kita kerana Allah. Kita beribadah ini bukan kerana semata-mata Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad sayazhab. Ini kata-kata saya lah. Siapa-siapa yang menyembah Ramadan, ketahuilah Ramadan akan pergi. Wa man kana ya'budu rabba Ramadan fa inna rabba Ramadan huwa Allah mazala mawjud. Hayyun la yamut. Siapa-siapa yang menyembah Tuhan kepada Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Allah, bulan-bulan lain juga adalah bulan Allah. Kalau kita sembah Allah, cuma fadilat, kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan kita ambil dia. Kita ambil sebanyak mungkin. Kita dapatkan kelebihan sebanyak mungkin. Kerana ini ditawarkan. Dia datang dalam bentuk tawaran, rugilah kalau kita tak ambil. Itu hadis. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pagi ni. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Satu ketika Nabi SAW, sebelum Nabi naik ke mimbar, Nabi langkah anak tangga pertama. Nabi berhenti di anak tangga pertama, Nabi sebut amin. Nabi langkah anak tangga kedua. Nabi berhenti di anak tangga kedua mimbar, Nabi sebut amin. Nabi langkah di anak tangga ketiga. Nabi berhenti di anak tangga ketiga, Nabi sebut amin. Lalu Nabi berkhutbah di mimbar. Sejurus selepas Nabi berkhutbah di mimbar, Nabi turun saja daripada mimbar, sahabat-sahabat pakat datang terpa Nabi SAW. Mereka menerpa Nabi. Lalu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqul amin amin amin." Wahai Rasulullah, kami dengar tadi waktu kamu naik ke mimbar, kamu langkah kaki kamu di anak tangga yang pertama, kamu sebut amin. Kamu langkah kaki kamu di anak tangga yang kedua, kamu sebut amin. Kamu langkah kaki kamu di anak tangga yang ketiga, kamu berhenti, kamu sebut amin. Limadha ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Tuan-tuan sekalian, apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, atani Jibril. Jibril telah datang kepadaku, kata Nabi. Faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Jibril bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, sesiapa di kalangan umat kamu yang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tetapi malangnya dosanya tak diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan dengan keberkatan Ramadan ini, dengan fadilat dan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ini, dengan janji-janji daripada Nabi SAW yang kita dah sebut pada pertemuan yang lepas, hadis yang masyhur, bila datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan itu pula dibelenggu. Allah nak ampun dosa kita. Jibril mari bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Nabi kata, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi malangnya dosanya tak diampun Allah. Mati dia, meninggal dia, masuk neraka dia. Fa'abadahu Allah, dan Allah Ta'ala menjauhkan orang ini daripada rahmatnya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, Nabi kata, aku pun kata amin. Tuan-tuan puan sekalian, apa makna amin? Amin ni, ya Allah perkenankanlah. Ya Allah perkenankanlah. Jibril doa, Nabi pun, bila Jibril minta kata amin, Nabi pun kata amin, ya Allah perkenankanlah.
Tuan-tuan sekalian, amin yang kedua, Nabi kata man adrakal abawain au ihdahuma, ya, falam yaburruhuma famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin faqultu amin. Tuan-tuan, amin yang kedua. Nabi kata, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang masih lagi ada kedua ibu bapanya, ataupun salah seorang daripada keduanya masih ada, ya, tetapi dia gagal untuk mendapatkan redha ibu ayah. Tuan-tuan kena ingat, bapak sekalian, sedang penonton semua, bahawa redha Allah seiringan dengan redha mak ayah. Sebab tu nak minta maaf pada ibu ayah bukan masa raya. Ya, raya-rayalah, tapi nak ceritanya waktu ini waktu yang paling baik. Waktu bulan Ramadan ini waktu yang paling baik, masa yang paling baik nak minta maaf waktu ini. Kerana dengan dapatnya kita maaf daripada ibu ayah ni, bukan ibu ayah saja, semua orang, ya, ibu ayah lebih-lebih lagi. Nabi kata redallah ma'ar redal walidain, redha ibu ayah, redha Allah itu seiringan dengan redha mak ayah. Ya, redha Allah seiringan dengan redha mak ayah. So dapatkan redha ibu ayah. Sebab itu Nabi kata, dalam hadis itu disebut, Jibril kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang masih lagi ada kedua bapa, ataupun salah seorang kedua daripada keduanya masih ada, tetapi dia gagal untuk mendapatkan keredaan kedua bapa, ya, orang ni orang yang rugi, ya, famata fadakhalan nar, mati dia, masuk neraka dia, fa'abadahu Allah, dan Allah Taala menjauhkan orang ini daripada rahmatnya. Amin. Ya, Jibril kata kat Nabi Muhammad, kul amin, katakan amin wahai Muhammad. Nabi kita pun kata amin. Dan amin yang ketiga, ya, Nabi kata Jibril datang padaku, lalu Jibril kata, ya Muhammad, ya, siapa-siapa yang menyebut nama kamu tetapi kamu, ya, siapa-siapa yang sebut nama kamu tapi dia tidak berselawat kepada kamu. Ya, dalam riwayat yang lain disebut, orang yang bila nama Nabi disebut, dia tidak sahut, dia tidak sebut salawat, ya, dia tidak sahut sallallahu alaihi wasallam, orang ni orang yang kedekut. Ya, Nabi sifatkan orang ni orang yang kedekut. Tapi dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, ya, lagi ngeri, takut kita, bimbang kita tuan-tuan sekalian, bila Nabi kata, Jibril kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapa-siapa yang sebut nama kamu tetapi dia tidak berselawat kepada kamu, ya, mati orang ni, masuk neraka dia, fa'abadahullah, dan Allah menjauhkan orang ini daripada rahmatnya. Tuan-tuan sekalian, ya, saya sebut hadis ni kerana dia terkait dengan Ramadan awalnya. Ya, saya nak gambarkan bagaimana ruginya kita dengan kedatangan Ramadan. Ya, tiba-tiba orang lain dosanya diampun, tiba-tiba kita tidak diampun, wa'iyadzubillahi min dzalik. Bimbang kita tuan-tuan sekalian, takut di hari akhirat kelak nantinya nama keluar senarai di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang lain menjadi graduan muttaqin, sipulan-sipulan muttaqin, sipulan-sipulan muttaqin, tiba-tiba nama kita tidak tersenarai dalam senarai-senarai nama, ya, golongan yang bertakwa tersebut. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah pelihara kita, Allah jaga kita semua, dan Allah, ya, golongkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, dia kata tak salah, ya, kalau kita guna lidah seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Ya, bersembahlah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku, maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia, dan bersabda ia, tahan olehmu atas engkau akan ini. Ya, artinya lidah engkau seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Engkau yang seperti lidah. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar. Okey. Muaz bin Jabal, mari jumpa Nabi ya Rasulullah. Ya, tolong nasihat kat aku. Pesan sikit kat aku ni. Nabi pun keluarkan lidahnya, Nabi tunjuk, jaga ni. Ya. Nabi kata jaga ini. Ya, lidah. Kenapa? Kerana lidah inilah, ya, yang juga menyebabkan seseorang itu, ya, mendapat kebaikan, mendapat manfaat, mendapat keberkatan, dan itu jugalah boleh sebaliknya, ia mendapat binasa dan akhirnya membawa kecelakaan di hari akhirat kelak. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan daku, ya, pada segala
tempat kebinasaan. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk segala anggota. Ya, perkataan yang baik dia mendatangkan petunjuk ya bagi segala anggota kita. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita manfaatkan anggota panca indera yang Allah bagi pada kita ini, kita tergolong dalam golongan ya hamba-hamba Allah yang bersyukur, insya-Allah. Kita tengok sikit kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Zikir ketika hendak tidur dan setelah berbaring. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, wahai Tuhan, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surah Ali Imran ayat 190, 191. Okey. Zikir ketika hendak tidur dan setelah berbaring. Ya. Tuan-tuan sekalian, Islam ni dia mengatur kehidupan kita ni daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Daripada perkara-perkara yang kita sifatkan ia sebagai benda kecil je tuan-tuan. Urusan yang berkaitan dengan masuk tandas, keluar tandas, tidur, pembaringan, naik kereta, naik kenderaan, musafir, ya, sehinggalah daripada perkara-perkara yang sekecil-kecil, pakai baju, tanggalkan baju, ya, benda-benda yang kita kata dia ada nilai-nilai pahala, nilai-nilai keberkatan, nilai-nilai sunnah, ya, sehinggalah pada perkara yang besar dalam urusan yang melibatkan pentadbiran, politik dan negara. Ya, takkanlah kita kata dalam urusan-urusan kecil Islam menitik beratkan, dalam urusan-urusan besar Islam tak menitik beratkan. Maka ia sama saja. Ya, Islam telah mengatur semua benda ni, dan di sinilah terletaknya kesyumulan Islam dan kesempurnaan Islam. Yang saya yakin percaya tidak ada nilai-nilai ini pada agama-agama lain. Ya, nah, kita tengok ya perkara yang kita boleh ambil pada pagi ini, ya, yang ianya merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia disifatkan sebagai zikir ketika mana kita nak tidur. Ya, kita dulu waktu kita mengaji kafar, ya, peringkat sekolah rendah dululah, mengaji sekolah kelas fardu ain, kelas Al-Quran dan fardu ain ni, biasanya kita belajar doa-doa. Tuan-tuan, doa-doa tu bukan doa-doa yang direka-reka, tetapi doa-doa yang telah yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkinlah waktu itu kerana umur kita dalam usia yang sebegitu, ya, kita hanya terima suap saja. Disuap apa kita terima saja. Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam kitab-kitab mu'tabar, ya, antaranya kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ni, kita akan jumpa rupanya hak doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang kita baca. Ya, wirid selepas solat, sebelum solat, selepas solat, doa sebelum tidur, doa-doa sebarang-barang. Dan bermacam-macam doa ni semuanya telah disusun dan dianya warid. Ya, insya-Allah, ya, dalam kesempatan yang ada ni, bila kita baca kitab Al-Adhkar ini, kita akan jumpa. Ya, dan kaedah menyebut, ya, benda yang kita bagi tahu, kita kongsi ni, kalau kita tak tahu, mudah-mudahan dia menjadi ilmu yang baru bagi kita semua. Tapi kalau kita dah tahu, ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi suatu pengukuhan kepada apa yang kita dah tahu. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayat Huzaifah bin dan Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila
Apabila hendak tidur, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW apabila hendak tidur, beliau akan membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, Nabi kita sebelum tidur, Allah tuan, kita buat, insya-Allah kita cuba follow. Ya, kita cuba sedaya upaya untuk kita follow. Ya, doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW ni, ya, sebelum kita tidur bacalah doa. Ya, Bismikallahumma ahya wa amut. Pendek saja. Ya, maknanya benda ni, doa-doa ni doa yang warid, ya, yang datang daripada Nabi SAW. Kami riwayatkan juga hadis tersebut dalam Sahih Muslim daripada Al-Barra bin Azib. Hadis ni, doa ni disebut dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, hadis sahih tuan-tuan sekalian. Kemudian apa lagi? Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu an bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Iza awaituma ila firashikuma au idza akhaztuma madaji'akuma fakabbiru salasan wa salasin wasabbihan salasan wa salasin wahmadan salasan wa salasin." Apabila kamu berdua berganjak ke peraduan atau kamu hendak tidur, maka bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali dan bertahmidlah 33 kali. Subhanallah, 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 macam zikir lepas solat tu lah. Maknanya, ya, Nabi anjurkan, ya, kepada kita sebelum kita tidur, sebelum kita pergi ke tempat peraduan tu, tempat tidur pembaringan kita tu, sebelum kita nak tidur, antara zikir yang kita boleh ambil pagi ni ialah, ya, Bismikallahumma ahya wa amut, doa sebelum tidur. Kemudian kita baca tasbih, kita baca kita takbir 33 kali, kemudian kita tasbih 33 kali, kita tahmid 33 kali. Ya, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar juga 33 kali. Ya, dalam riwayat yang lain disebut tasbih arba'an wa salasin. Ada yang sebut 44 kali, 43 kali. 34 kali. Ya, ada yang sebut 34 kali. Ali berkata, semenjak aku mendengarnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Ditanya kepadanya walaupun pada malam perang Siffin, dia menjawab walaupun pada malam perang Siffin. Allahu akbar. Ya, semoga pagi ini, ya, perkongsian kita daripada kitab, ya, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, dan juga kitab Penawar Bagi Hati ini ada manfaat, ada keberkatan, ya, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan, ya, kita bertemu lagi pada keesokan harinya, insya-Allah. Doakan tuan-tuan, akhir sekali, ya, saya nak ajak supaya kita buat beberapa perkara. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita bangun sahur, jangan bangun sahur saja. Ambillah ruang dan peluang untuk kita solat sunat tahajud. Ya, kalau bulan lain mungkin kita sibuk tak sempat, bulan ini bulan yang sangat-sangat motivasinya tinggi, ya, kita pula bersemangat, ya, maka ambillah ruang peluang dan kita bangun untuk sahur. Jangan bangun sahur saja, tetapi bangun, ya, dan solat sunat tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga solat fardu. Jaga solat fardu. Solat fardu ni, ya, sunat muakkadnya ialah kita solat berjemaah. Solat jemaah ni, solat fardu 5 waktu ni, ya, jaga solat jemaah. Walaupun kita duduk di rumah, solatlah berjemaah dengan ahli keluarga kita. Ya, yang boleh, yang berupaya untuk solat berjemaah, jaga. Ya, jaga solat fardu. Dan jangan lupa, ya, raka'atul fajri. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, dan solat sunat sebelum subuh. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. Ya, kalau kita nak jiwa senang, hati tenang, kita buat. Ya, buat. Nak rezeki murah, kita buat. Jaga solat fajar, solat sunat fajar ni. Solat sunat fajar, solat yang mengiringi semayang subuh tu.
Sebelum sembahyang subuh, solat 2 rakaat. Nabi kata sembahyang solat sunat subuh, solat fajar ni, rakaat 2 rakaat, solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam Nawawi kata wa ma fiha itu ialah kesenangan dunia. Ya, jaga. Ya, yang ketiga, sedaya upaya kita cuba jaga solat duha. Ya, kalau mungkin waktu lain agak susah kita nak buat, bulan Ramadan ni senang kita nak buat. Ya, dan pantang yang saya dan tuan-tuan puan sekalian kita kena jaga ialah tidur. Kena jaga tuan-tuan. Ya, dalam riwayat ada disebut, ya, rezeki orang yang tidur lepas subuh ni, ya, dia macam rezekinya tu macam tak luas sangat. Jadi kalau kita nak rezeki murah, lepas subuh ikut zikir, doa, zikir al-maksurat dan sebagainya dan yang lain-lain, ya, ikut kuliah-kuliah yang ada, kuliah online dan sebagainya, ya, baca Quran, zikir, doa, dan jangan tidur. Nak tidur ni biar matahari dah naik sikit. Kalau rasa nak tidur, tidur. Masa itu tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, sekadar itulah perkongsian. Dan akhir sekali, jangan lupa sedekah, tuan-tuan. Sedekah. Hari-hari yang kita lalui dalam Ramadan, bersedekahlah. Ya, walaupun tak banyak, ya, sikit boleh kita bagi, banyak lagi baik. Sedekahlah. Mudah-mudahan, ya, rezeki kita murah. Ya, dan jangan lupa, ya, Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abrar ni juga, ya, kita terkesan dengan COVID-19 ni, sudi-sudilah untuk salurkan sumbangan, ya, ke Ma'had Darul Abrar Bentong ini, ya, untuk kita terus konsisten, ya, memastikan pusat pendidikan ini terus beroperasi dengan baik, dengan lancar, ya, tidak ada perkara yang mengganggunya, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira atas sumbangan yang telah tuan-tuan dan puan sekalian berikan. Mudah-mudahan Allah Taala memberatkan mizan hasanah kita bersama di hari akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.